Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hello and hi, welcome to topik 9, cabaran kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia. Saya hendak memperkenalkan anda kepada hos-hos anda hari ini untuk mengajar anda tentang topik 9, iaitu Alif dan juga Fatin. Tapi sebelum itu, kami hendak meminta izin untuk mencuri masa anda sekejap. Sebenarnya nak curi hati anda, tapi tak apalah. Untuk apa? Mesti korang tertanya kan? Untuk mengajar anda tentang topik 9 bersama hos yang sangat handsome dan sangat cantik. Izinkan kami boleh? Inilah ahli kumpulan kami. Anda boleh berkenalan. Let's get your books and pens on. Grab your popcorn, belongs on you. And let's watch us enjoy your theatre. Baiklah, subtopik yang pertama ialah cabaran kelestarian, etika dan peradaban. Terdapat 5 cabaran kelestarian, etika dan peradaban. Pertama, masyarakat kepelbagaian. Kedua, matlamat pembangunan lestari. Ketiga, wawasan kemakmuran bersama. Keempat, hubungan antarabangsa. Dan yang terakhir, kelima, negara bangsa. Etika dan peradaban di zaman dan negara mana sekalipun adalah dinamik, mengukuh, berubah-ubah dan tidak kekal. Etika dan peradaban Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu dengan kuatanan Melayu dan Bumi Putra sebagai terasnya. Tapak etika dan peradaban pribumi ini telah bergaul dengan peradaban majmuk dari luar melalui Langgang Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat dari China, India, Timur Tengah dan Barat. Malaysia membina etika dan peradaban beracuan sendiri untuk melahirkan sebuah negara yang damai, stabil, maju dan sejahtera. Baiklah, subtopik yang pertama ialah cabaran kelestarian, etika dan peradaban. Obama, mantan Presiden Amerika Syarikat, telah menyatakan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang moderat dan maju. Manakala Imran Khan merupakan Perdana Menteri Pakistan telah bersuara menyatakan bahawa Malaysia sebuah masyarakat yang bertamadun. Kerana pembinaan tamadun sesebuah bangsa itu bukan perkara yang mudah dan ia tidak dijamin berkekalan, maka masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah. Sejarah sesebuah masyarakat itu mungkin berulang bagi mereka yang tidak mengkaji, tidak mengambil iktibar dan tidak menjadikan panduan hidup. Pengalaman sedunia dari zaman purba hingga zaman kontemporari menunjukkan kedinamikan berlaku dan tiada satu peradaban pun yang kekal. Keruntuhan sesebuah tamadun juga berlaku disebabkan keruntuhan nilai etika, moral, adab dan akhlak. Di sini kita dapat tafsirkan bahawa terdapat 2 teras nilai, iaitu keadilan dan juga kebaikan. Tapi disebabkan kezaliman, kekejaman dan penganiayaan telah menyebabkan perkara ini membawa kepada kehancuran nilai kemanusiaan. Dalam suasana etika dan peradaban, kita perlulah sentiasa memahami, prihatin serta insaf secara sedar. Etika dan peradaban di alam Melayu dan Timur dari China, India dan Timur Tengah adalah berteraskan nilai. Maka, nilai-nilai utama yang menjadi adab ialah tanggungjawab, keprihatinan, muafakat, amanah, bertolak ansur, kerajinan, kedamaian, kemajuan, keadilan, kebaikan dan akhir sekali disiplin. Etika dalam sesebuah peradaban membina adab, adat rasam dan adat istiadat. Semua perkara yang telah terbina ini adalah berdasarkan nilai yang sesuai dengan persekitaran, iaitu faktor geografi, ekonomi, politik dan sosio budaya. Maka, kedatangan penjajah barat membawa dimensi baru dalam penghayatan etika dan peradaban, di mana agama dipisah dari politik. Rationality, legal dan persekitaran keuntungan menjadi matlamat setiap individu. Kekuatan setiap peradaban telah disulam dalam peradaban Malaysia dengan etika dan peradaban Melayu dan Islam sebagai terasnya. Baiklah, kita sambung kepada notes part 2.
Kedinamikan Etika dan Peradaban Malaysia. Pelanggan pertemuan dan pergaulan sepanjang Selat Melaka dari Pelabuhan Palembang Melaka hingga Kedah dan Aceh menunjukkan hubungan ini menguntungkan. Terdapat kumpulan etnik dari pelbagai peradaban majmuk ini telah memilih untuk tinggal dan dengan kemerdekaan menjadi rakyat di Persekutuan Tanah Melayu. Sejarah sosial dari zaman pra-kolonial hingga ke awal pasca-kolonial menunjukkan bahawa masyarakat plural di Tanah Melayu adalah bentuk masyarakat utama di negara ini. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terpisah, terasing dan terputus oleh perbezaan etnik, bahasa, budaya, agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Ketidakseimbangan sosial dalam kehidupan ini telah berlakunya rusuhan etnik pada 13 Mei dan wujudnya Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru atau lebih dikenali sebagai DAB pada tahun 1970-an. Objektif utama DAB berlaku adalah untuk menyumbang dalam usaha membasmi kemiskinan. Kedua, menyusun semula masyarakat hingga pembangunan dan migrasi dalaman. Ketiga, perubahan teknologi telah mencetus perubahan sosial dan transformasi masyarakat. Secara tidak langsung juga, perubahan sosial telah menjadikan pekerjaan sara diri bertani rakyat Malaysia ke arah pekerjaan bercirikan komersial industrial. Kedua, golongan miskin menjadi kelas menengah. Dan ketiga, kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Maka, perubahan sosial ini telah menandakan bahawa negara sudah berubah dari sebuah negara yang mundur ke negara yang maju. Selain itu, mentransformasi masyarakat daripada memiliki budaya tradisional kepada budaya kemodenan yang mengutamakan keadilan, keterangkuman, demokrasi, kesepaduan sosial, menolak keganasan dan ketidakstabilan politik. Kini, batas etnik di antara komuniti di Malaysia tidak tebal. Berlakunya suasana kesepaduan yang diikat oleh nilai sivik sejagat seperti keadilan, kebajikan dan keterangkuman hingga perbezaan etnik menjadi perkara sekunder serta hilang kepentingannya sebagai pendorong tindakan mereka. Maka, etika dan peradaban dimiliki rakyat Malaysia asalnya majmuk telah membina perkongsian nilai hidup bersama hingga pendapat awam disepakati bersama dan hubungan di antara rakyat Malaysia diperhatikan, lebih merentas batas etnik dan membina hubungan sosial di antara mereka. Selain itu, rakyat Malaysia juga sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik di antara mereka hingga menyubur kesedaran kolektif etos bangsa Malaysia sebagai jati diri mereka. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada hos anda yang kedua iaitu Alif Wazni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Wazni bin Hamdan. Saya mewakili kumpulan 9. Saya akan membentangkan tentang tajuk kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Terdapat dua aspek penting yang perlu diketahui daripada tajuk tersebut. Yang pertama ialah pembinaan negara bangsa yang menepati sejarah dan warisan simbol etna negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan negara. Keharmonian dan kestabilan negara amat penting agar terus maju ke depan dan sejarah hitam negara dijajah suatu ketika dahulu tidak akan berulang kembali. Aspek yang kedua ialah takbir urus baik dan pembangunan akan mengukuhkan kualiti hidup dan kesepaduan nasional rakyat. Sebagai contoh, kerajaan sentiasa mementingkan rakyat dahulu tanpa mengira bangsa. Projek pembangunan yang mempunyai manfaat yang jelas. Kedua-dua aspek tersebut akan mengukuhkan ketakrifan kolektif merentas etnik dan negeri hingga terbina kesepaduan nasional. Seterusnya adalah wawasan kemakmuran bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari. Wawasan kemakmuran bersama merupakan wawasan yang memberikan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat Malaysia. Objektif kemakmuran bersama 2030 adalah untuk menstruktur semula ekonomi, menangani ketidaksamaan dan membina negara yang bersatu. Wawasan kemakmuran bersama perlulah menggalakkan penyertaan masyarakat yang menyeluruh
di semua peringkat umur untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi. Hal ini demikian kerana Malaysia masih bergantung kepada produk komoditi yang menghadapi dengan risiko yang ketidaktentuan harga dan boleh menyebabkan kegawatan ekonomi. Tambahan pula, sebahagian besar industri masih berada dalam kategori nilai ditambah yang rendah dengan tahap penggunaan teknologi tinggi yang rendah. Oleh itu, universiti dan institut latihan haruslah menawarkan program yang selaras dengan kehendak dan keperluan industri. Contohnya, pasaran buruh Malaysia bebas daripada diskriminasi ke atas umur, jantina, etnik dan agama perlulah diamalkan. Kesannya, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai keputusan yang baik. Pendek kata, peningkatan pekerja tempatan dan bumi putera dalam sektor ekonomi dapat membangunkan ekonomi dengan lebih progresif. Selain itu, wawasan kemakmuran bersama adalah satu wawasan untuk menangani jurang antara kumpulan pendapatan, etnik dan pembangunan wilayah yang semakin melebar. Hal ini disebabkan oleh nisbah antara bumi putera dengan kaum Cina 0.74:1, manakala nisbah antara India dengan Cina pula ialah 0.81:1 dari segi pendapatan penengah isi rumah. Tambahan pula, ekonomi bumi putera tidak berkembang selari dengan pembangunan negara. Jurang pendapatan penengah kumpulan T20 hingga B40 telah meningkat daripada RM1,935 pada tahun 1989 dan RM10,148 pada 2016. Seterusnya, jurang pembangunan antara wilayah semakin melebar hampir 6 kali ganda dalam tempoh 27 tahun. Oleh itu, kerajaan perlulah memastikan sekurang-kurangnya 20% PKS bumi putera dalam setiap subsektor berintensifkan teknologi tinggi. Pengurangan jumlah pekerja asing dengan menetapkan ambang mengikut sektor tenaga kerja perlulah dijalankan. Kerajaan juga haruslah memecahkan monopoli dan menggalakkan pemilikan harta tanah di kawasan bandar. Akibatnya, jurang tersebut mungkin kurang kepada hampir setaraf. Jelaslah bahawa kerajaan perlulah memastikan majoriti tenaga kerja dalam pekerjaan berkemahiran tinggi dan sektor ekonomi masa hadapan ialah bumi putera demi mengurangkan jurang tersebut. Yang seterusnya ialah pengubalan rancangan Malaysia ke-12, iaitu RMK-12, perlulah mengutamakan pekerjaan kepada warga negara. Hal ini berpunca daripada lebih 800,000 individu kehilangan pekerjaan sejak negara dilanda penyakit COVID-19. Lantaran itu, kerajaan perlulah meluaskan keberkesanan sistem dan medium penyampaian pekerjaan dan perburuhan. Seterusnya, kerajaan perlu menambahkan peluang pekerjaan kepada kumpulan sasar tertentu, termasuklah wanita belia, orang kurang upaya, warga emas dan sebagainya. Seperti contoh, kerajaan hendaklah melonggarkan syarat-syarat kemasukan pekerja OKU ke dalam pekerjaan, sama ada awam atau swasta. Kesannya, semua rakyat Malaysia dapat hidup dalam kualiti hidup yang baik dan sejahtera. Sesungguhnya, kerajaan mestilah mewujudkan lebih peluang pekerjaan dan menjalinkan kerjasama yang lebih banyak di antara syarikat-syarikat, universiti dan kolej demi memastikan rakyat diutamakan hingga kualiti hidup yang meningkatkan akan membina budaya moden dan disulami dengan nilai norma sejagat sebagai proses membina bangsa Malaysia. Kerajaan perlulah mengurangkan kemiskinan dan kelaparan dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini berlaku kerana kes muflis telah naik 6% sejak negara dilanda penyakit COVID-19 ini. Lantaran itu, kerajaan perlu memantau keadaan ekonomi rakyatnya yang berada di tahap miskin tegar serta memastikan jaminan bekalan makanan dengan memperbaiki rantaiannya dan meningkatkan
aktiviti pertanian bernilai tinggi untuk menghadapi cabaran ini. Lebih-lebih lagi, kerajaan perlulah meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan rakyat seluruhnya dengan menambahkan akses kemudahan kesihatan terutama kepada golongan B40. Misalnya, kerajaan mestilah memastikan kadar kelahiran dan kematian bayi, kadar pengawalan penyakit COVID-19 dan kadar pengawalan HIV dan AIDS di negara kita adalah yang terbaik bagi memastikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Dengan itu, masyarakat yang harmoni dapat dilahirkan dan damai dan kelangsungan pembangunan pasti akan berlaku. Akhir sekali, kerajaan wajarlah memastikan rakyat mendapat pendidikan asas dari peringkat rendah hingga menengah. Hal ini kerana hanya 90% pelajar lelaki dan perempuan mendapat pendidikan di peringkat rendah dan menengah dari segi peratusan pada masa kini. Oleh itu, kerajaan mestilah memastikan pendidikan berterusan berkualiti, saksama dan inklusif bagi mencapai keseksama jantina dan memperkasakan wanita dan kanak-kanak. Seterusnya, kerajaan hendaklah memastikan keperluan asas seperti pengurusan air, kemudahan sanitasi dan akses kepada tenaga yang mampu dimiliki dengan baik. Contohnya, kerajaan haruslah meningkatkan kualiti air melalui kaedah perlindungan alam sekitar dan pengurusan sisa pepejal yang mampan. Dengan keadaan sedemikian, rakyat akan berkongsi nilai bersama keadilan, keterangkuman keadilan, tolak ansur, bertanggungjawab dan prihatin dengan keperluan kebajikan sesama mereka terjamin. Sekian daripada saya. Terima kasih.